أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni dan malam-malam seterusnya kita akan memulakan kitab kita, pengajian kita. Dan malam ni pengajian kita khusus kepada Surau Ar-Rahman, Jalan Pusara, Kuala Berang. Semula daripada awal. Kerana apa? Kerana lama sangat dah berhenti. Kemudian kita baca baru ni pun kitab Munyatul Musalli ni sikit saja baru. Selepas daripada kita baca kitab berkenaan dengan Muwafiq Masbuk, tamat Muwafiq Masbuk, di belakang kitab Munyatul Musalli kita mula semula hak yang depan dia, depan kitab Munyatul Musalli. Jadi kita mula tu sekejap je, kita mula baru ni. Lepas pada tu puasa. Lepas pada puasa tu tak boleh nak mengajar lagi secara berdepan. Dan malam ni insya-Allah kita start lah mengajar secara online. Insya-Allah sahabat-sahabat semua dapat mengambil pengiktibaran lah pengajaran sebaik mungkin ilmu yang ada dalam kitab ni. Baik. Kitab yang kita nak baca ni, yang kita nak sambung daripada Surau Ar-Rahman, Kuala Berang, iaitu yang nama dia kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli ni, itu dia. Kitab dia nipis je. Kitab Munyatul Musalli ni nipis je. Tak tebal mana cara bab semayang. Munyatul Musalli kita ulang balik sebagaimana yang kita terang dia tajuk dia dulu. Munyatul Musalli ni jangan baca Manyatul Musalli sebagaimana baris yang ada pada kitab tu. Kalau baca Manyatul Musalli ambil daripada perkataan maniyah. Maniyah ni makna terekang, cekang. Tu, cekang rima. Rima ni kalau dia nak takak masa dia cekang dengan kuku dia tu maniyah. Yang cekang dia tu boleh bawa kepada mati. Makna kalau kita baca Manyatul Musalli dengan makna cekaman harimau ataupun boleh bawa cekam yang boleh bawa kepada mati orang semayang. Kita kena baca Munyatul Musalli. Min tu bagi depan tu baiki. Baiki hak baris hak letak dalam kitab tu bagi atas, gi letak bagi depan. Baca dia Munyatul Musalli dengan makna apa Munyatul Musalli? Munyatul Musalli, munyah ni ambil daripada perkataan al-munah, iaitulah cita-cita.
Jadi munyatul musalli dengan makna cita-cita orang yang semayang. Itu dia. Karangan dia itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah kita cerita panjang lah bismillah ni sebab selalu dah saya syarah kena dengan bismillahirrahmanirrahim ni panjang lebar. Terjemah dia Syekh Daud terjemah bismillahirrahmanirrahim iaitu ku mulai risalah ini. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah. Apa makna ku mulai risalah ini? Ini bukan terjemah daripada bismillah, tetapi makna yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim tu. Sebabnya bismillahirrahmanirrahim tu dia kena takluk kepada perkara-perkara lain yang sebelum daripada bismillah, iaitulah takluk bergantung kalimah ku mulai risalah ini. Kalau kita makan, aku nak makan dengan nama Allah. Kalau nak berjalan, aku nak berjalan dengan nama Allah. Itu makna maksud bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat pemurah. Itu dia, yang amat pemurah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Itu dia. Makna nama Allah yang amat pemurah dengan makna Allah Ta'ala tu beri belaka dia punya kasih sayang dia. Allah Ta'ala beri belaka, Allah Ta'ala pemurah, Allah Ta'ala beri belaka sama ada nikmatnya, rahmatnya, kasih sayangnya semua Allah Ta'ala beri belaka kepada hamba-hamba dia, kepada hamba-hamba dia. Di mana? Fid dunia, di dalam dunia. Sama ada hamba dia itu kafir ke, mukmin ke. Orang mukmin ni sama ada orang tu orang yang buat taat kepada Allah Ta'ala ataupun orang yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala beri belaka. Itu makna Allah Ta'ala murah. Allah Ta'ala pemurah fid dunia. Tetapi selagi Ar-Rahim dengan makna apa? Lagi amat mengasihani. Tapi hak ni hak Allah Ta'ala amat kasih sangat, iaitulah hamba dia yang mukmin di dalam negeri akhirat. Itu makna Ar-Rahim je. Hak yang katakan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat ni, iaitulah terkena kepada orang mukmin, itulah Ar-Rahim sahaja. Adapun Ar-Rahman, sifat kasih sayang, sifat pemurah Allah Ta'ala tak beri kepada semua hamba di dalam negeri akhirat. Hak negeri akhirat Ar-Rahim saja. Habis itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Makna dia segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dia makwari kata segala puji bagi Allah tu, dia faham daripada alhamdu. Pada alhamdu makna dianya segala semua sekali. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Semua alam ni Allah Tuhan dia ialah Allah Ta'ala. Tak ada satu pun alam makhluk, apa sahaja makhluk, sebesar-besar makhluk sehinggalah sekecil-kecil makhluk, tak ada lagi lah makhluk tu Tuhan dia bukan Allah Ta'ala. Maknanya semua Tuhan dia nya Tuhan pada sekalian alam. Walaupun Tuhan kawi hak kecil tu, Allah Ghazali ni kata kawi hak kecil tu, Tuhan dia siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga Tuhan dia. Tuhan mana? Tuhan ni Tuhan sekalian alam ni, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini jalan segala orang yang muttaqi. Kalau kita nak sampai tahap muttaqi, tahap orang yang bertakwa, yang Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran berkenaan dengan takwa. Tok imam masjid, tok khatib dalam khutbah wajib sebut takwa. Apa benda makna takwa? Nak pergi kepada takwa. Orang kata takwa dia betul. Tu takrif takwa, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, tu takwa. Senang. Puasa la'allakum tattaqun,
sebenarnya kamu menjadi orang takwa, betul. Tapi nak pergi kepada takwa tak ada. Jalan nak pergi ke takwa satu je. Hak putih. Satu ni hak putih, hak besar sekali. Iaitulah sembahyang. Baik setara mana pun. Beri makan ke orang tiap-tiap hari. Cari fakir miskin, cari orang susah, buat kebajikan, buat masjid, buat apa, tapi tak sembahyang, tak akan jadi orang takwa. Sebab itulah Allah Taala beri Allah Taalanya nak supaya kita takwa. Jalan dia ialah ja'alas salata tariqatal mu'min muttaqin. Maknanya Allah Taala mana? Allah Taala sekalian alam ni, Allah Taala yang jadikan sembahyang sebagai jalan kepada orang-orang yang muttaqin. Itu orang muttaqin. Dia melalui jalan tu, jalan sembahyang nak pergi mana-mana. Wa ja'ala fiha qurrata 'ainin sayyidil mursalin wa ruknan min arkaniddin. Dan Allah Ta'ala jadikan juga, dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Sembahyang ni jadi sejuk mata hati. Oh tu, bila kita berasa tak sedap hati, kadang-kadang orang pergi ke sembahyang lah. Berasa kucak-kacir sikit kehidupan, serabu sembahyang. Pas pada hilang serabu, hilang sembahyang. Kadang-kadang setengah-setengah. Masa serabut tu, Allah serabutnya duduk sejik semua nampak. Apa yang duduk sejik serabut sangat aku ni. Maknanya jalan kita orang Islam ni, obat yang paling baik sekali, obat stres, sembahyang. Obat stres, sembahyang. Kita jangan ikut hati. Penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang. Sehingga last kali kita sembahyang, bila kita sembahyang, hak yang tahap sembahyang kita betul-betul ialah kita dapat musyahadahkan Allah Taala. Apa makna musyahadah? Kita dapat menyaksikan Allah Ta'ala tu yang Nabi sebut, bila mana anta'budallah, engkau mensembah Allah Ta'ala, engkau buat ibadat kepada Allah Ta'ala, ka'annaka taras, seolahnya kamu lihat Allah Ta'ala, nampak Allah Ta'ala. Itu makna musyahadah kita. Musyahadah ni bukan makna kita nampak terang depan mata itu, bukan. Musyahadah ni kita menyaksikan bahawa Allah Ta'ala tu ada, dan macam seolahnya kita nampak Allah Ta'ala dengan mata hati kita. Itu musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika sekiranya kamu tak nampak gitu, tak boleh nak musyahadahkan Allah Ta'ala, musyahadahkan Allah Ta'ala, tak dapat nak syuhudkan Allah Ta'ala, fa innaka tarak, maka sungguhnya Allah Ta'ala macam seolahnya, fa innahu yarak, maka sungguhnya Allah Ta'ala tu macam seolah Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala tengok kita. Kita pandang mula-mula sekali, kita tahap tinggi macam kita tengok, nampak Allahu Akbar. Baca Fatihah rokok. Kadang-kadang kita rokok tu, aku baca Fatihah duduk saat ni, takbir tak kira lagi tu, dah ingat dah. Musyahadah kuat sangat. Kita tambah begitu semayang, hak yang dia nak ajar saat ni dalam kitab Muniyatul Musalli, nak ajarnya bukan semayang lagu tu. Bukan semayang kau pergi kau perau Allahu Akbar, lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tu bukan begitu. Nampak tak? Musyahadah yang dia nak ajar sini ialah sembahyang sehingga kita nampak Allah Ta'ala. Bukan setara tu, bukan setakat tu, tapi kita sembahyang cukup dengan rukun, cukup dengan syarat, dan cukup dengan adab sembahyang. Hak ni yang nak pergi kepada yang kita, hingga kita musyahadah kepada Allah Ta'ala, nak pergi kepada syarat kita cukup tu, adab kita cukup dengan Allah Ta'ala. Nampak tu? Baik. Jadi hak dia nak ceritanya, dia jadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhan. Nabi dalam semayang, dia dapat musyahadah dengan Allah Ta'ala. Kalau Nabi dapat musyahadah, bukan kita tak boleh kata, itu Nabi. Kita ni bukan tarah Nabi. Kalau lagu tu bermakna kita melemahkan sebilah semayang. Cek tengok semayang dulu. Nak cara bak lain, cara bak semayang dulu. Betul ke tak semayang? Semayang ke tak semayang? Betul ke tak semayang? Betul. Baru cara benda lain. Baru nak kira pahala lain. Hak ni kita buat, hak ni kita buat ni. Kalau kita kata tak semayang, tak semayang, minta maaf.
Hak lain tu semua dak pakai belaka, tak boleh belaka dah. Tak boleh belaka. Baik. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilah. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin wa wa'dina asraril 'ashiqin. Tidak. Dan menjadikan padanya dapat lazat manusia, dapat lazat manis khidmat, bukan manusia tu manis, dapat lazat manis khidmat sembahyang yang menepati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Hambanya yang muhibbin, hamba yang kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kepada dia dan dia sayang kepada Allah Ta'ala. Mana? Di dalam sembahyang belaka. Dia kata dia menjadikan padanya, iaitu padanya sembahyang. Padanya sini makna di dalam sembahyang itu, makna pada mana di dalam sembahyang itu dapat lazat manis khidmat sembahyang. Kita bila kita buat, orang yang dapat lazat khidmat sembahyang, siapa tak boleh berhenti sembahyang. Tak boleh berhenti sembahyang. Macam kita tengok cerita, tengok filem ke tengok apa dah, kalau kita berasa suka tu kan, kalau kita minat tu kan, main tengok bola, kalau kita minat bola, tengok bola Allah, tak boleh bergerak rasa. Tak boleh bergerak 2 jam barang je, 3 jam barang je. Tak boleh bergerak. Sebab apa tak boleh bergerak? Sebab kita berasa lazat. Kemanisan kita tu, sebab kita minat, kita suka kemanisan kita tu, kita berasa apa? Allah sedapnya main bola ni, tengok bola ni, senang tengok je baru tu. Apa dah tengok dah. Benda lain pun gitu lah je kok. Tu dia. Tengok ke telefon gitu. Allah sedapnya tengok. Lazat. Sebab apa kita mari zuk dia tu. Gak kalau orang ni hak yang jenis semayang, dia duduk dalam semayang tu, dia nak pada dia nak betul-betul semayang, dia ada lazat kemanisan khidmat semayang. Sampai yang tak boleh berhenti. Penuh cerita. Ulama-ulama dulu, ahli-ahli soleh, orang-orang soleh zaman-zaman dulu, learning mungkin ada insya-Allah. Dia semayang sampai hingga 100 rakaat. Semayang taubat je baru. Tak masuk dengan tahajud lagi. Tak masuk semayang tasbih lagi. Semayang tasbih 4 rakaat tu kita sampai rasa bekok bila nak sudah. Dia ni kalau boleh tak sudah, tak apa. Tak sudah semayang. Tengok kalau kita semayang biasa, semayang fardu, semayang zuhur tu, Allahu akbar Allah. 5 minit tu berasa lama nak dah. 5 minit tu berasa lama. Orang dulu dia semayang, biar tak sudah pun tak apalah, biar gitu, biar semayang sama. Sebab apa? Dia ada rasa kelazatan. Sebab apa? Sebab dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia boleh bercakap, dia boleh mengadu, dia boleh munajat dengan Allah Ta'ala dalam semayang. Dia. Dan kita sebab kita tak munajat dengan Allah Ta'ala, kita tak mengadu dengan Allah Ta'ala. Kita baca Fatihah pun macam burung tiung, dia macam burung malakubah. Tahu burung malakubah. Baca tak tahu ke mana, tak tahu ke apa. Kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim dah wazak kemanisan dia. Tak berasa benda. Apa dah? Sudah semayang. Sudah semayang tembus lalu. Sebab apa tak ada rasa manis. Semayang ya, kerjaan semayang yang menepati syurga yang disegerakan di dalam dunia. Macam syurga, syurga yang disegerakan, dipanggil al-jannatul ajilah. Jannatul ajilah ni maknanya dalam dunia ni dapat syurga dah. Kita dah ingat kau orang dapat syurga dalam dunia ni orang mewah, ada rumah besar dia kata. Tapi tanya-tanya dah puan ni, mau hati rasa puan ni kosong, tak ada benda, susah, serabut dan macam-macam. Ni apa dah? Kita dah ingat ke dia lah syurga yang segera dalam dunia. Yang sebenar sekali hak yang dapat syurga yang disegerakan dalam dunia lagi ni ialah bagi segala hamba-Nya yang muhibbin, orang yang kasih pada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala kasih. Ni kalau kita nak kasih pada Allah Ta'ala, nak tahap kita kasih pada Allah Ta'ala betul-betul dan Allah Ta'ala kasih pada kita, semayang. Tak ada cerai. Semayang. Malah semayang, berzikir banyak dah jadi, berzikir banyak, semayang malah. Ni apa dah? Buat ibadat lain tak jadi, tidak jadi muhibbin, tak jadi. Nampak tak? Orang yang berzikir banyak, dia semayang pun banyak. Orang yang buat kebajikan banyak, dia semayang pun banyak. Ni sampai setengah-setengah di kalangan, ada di kalangan kita, bukan kita ni lah, maknanya ada di kalangan manusia
Pernah orang yang hebat dalam dunia, berjuang lawan Yahudi lagi. Hebat lawan Yahudi. Tak semayang. Bila orang tanya apa yang mudah semayang, sibuk. Dah masa sebab nak lawan Yahudi. Tak usah tanyalah siapa dia tu. Memang ada hak lagu tu. Ada hak yang dia tak semayang. Sebab dia sibuk sangat dengan berjuang nak lawan Yahudi sehingga tak semayang. Jadi kerja ke? Jadi kerja ke belakang ni? Tak jadi kerja. Nampak tu? Jadi kalau nak muhibbin sungguh, Allah Ta'ala kasih kepada dia dan dia kasih kepada Allah Ta'ala, semayang. Semayang bukan semayang orang panggil lepas batuk tangga, tidak. Tapi semayang dengan sebenar-benar semayang yang dia cerita sekali semayang. Dan tempat galian segala rahsia daripada bagai tajalli Allah Ta'ala bagi orang yang asyiqin. Dalam semayang ni lah juga dia dapat rahsia-rahsia, berbagai-bagai rahsia yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan kita ni boleh sebut galian segala rahsia, dia gali segala rahsia. Kita rasa tak sabar, tak percaya. Sebab apa kita rasa tak sabar? Sebab apa kita rasa tak percaya? Sebab tak pernah kena kita. Tak pernah ada pada kita. Sebab tu kita rasa tak percaya. Nampak tak? Ada rahsia dalam sembahyang daripada bagai-bagai tajalli Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mempamerkan kepada kita. Allah Ta'ala pamerkan kepada kita tajalli bagi orang yang asyiqin. Asyiqin iaitu orang yang rindu mereka itu akan mahbubnya. Asyiqin makna rindu yang sangat-sangat kepada mahbub, kepada kekasihnya. Siapa dia? Kita orang yang semayang, dia rindu kepada kekasih dia, iaitulah kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang nak bangun subuh pun liak. Nak bangun subuh tu liak, Allah, liaknya berasa. Tak tahu. Bukan seorang, bukan dua, bukan mung saja, aku pun kita juga sama je. Sama ya, payahlah. Sebab apa payah? Sebab kita tak ada ingat kepada mahbub, kepada kekasih. Kalau kita ingat pada kasih kita, sebab tu kalau kita ingat kasih, bukan kasih benda lain dah, macam kita cerita tadi. Bola je. Main Piala Dunia kita kata. Hak ni main ni, hak negara ni kita sokong ni, kita suka. Brazil contohlah, Jerman kita suka. Dia main pukul berapa? Pukul 3.30. Boleh ada kejut, tak payah panjang. Tak payah panjang. Bangun kejut ke mana-mana pun. Kejut tu cerah lalu. 3.30 dia main, kita kejut 3.40 tu 10 minit. Wah, sudah kerja dalam main dah. Sudah dalam main dah. Sudah. Sebab apa? Sebab mahbub sangat tu. Kita kasih sangat ke dia. Kita kasih sangat. Cuma Allah Ta'ala tu kalau kita buat begitu, tapi tak jadi, kena usaha. Nak tebang-tebang kita dengar malam ni, pagi esok kita nak buat selalu. Tak jadi, nak tiru-tiru tu. Kena usaha. Nampak tu? Nak usaha nak ke mana? Nanti kita belajar. Kau lama kita belajar, insya-Allah. Jumpalah dia punya titik permulaan dia, kat mana kita nak start. Kalau hari ni memang kita dengar begini, kita nak start lalu tak boleh, sebab tak ada titik permulaan. Kita belajar sikit-sikit ada titik permulaan. Insya-Allah kita usaha supaya semayang kita tu biar siapa kat tahap ni. Biar siapa tahap ni. Nampak tu? Dia kita ni tahap ulama, tahap orang-orang sufi, tahap orang yang soleh, tahap nabi. Boleh lah. Kita jangan nak cakap begitu. Tak boleh kita nak cakap begitu. Nampak tu? Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian, dan yang memberi syafaat akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Lepas pada alhamdulillah, lepas pada bismillah, alhamdulillah, mana-mana kitab selawat dululah. Nampak tak? Macam ke bismillah tadi kau, mesti kena ada bismillah mana-mana kitab. Mana-mana kitab yang betul agama, kena ada bismillahirrahmanirrahim.
Apa tu? Kalau tak ada bismillahirrahmanirrahim, oh, tak ada berkat kita. Kemudian lepas ada bismillah, ada alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Quran pun diajar begitu. Tak lengkap, kena ada selawat kepada Nabi. Sebelum daripada kita langkah jauh lagi, kena ada selawat kepada Nabi. Dan sebab itu, kalau kita nak buat apa-apa, kena ada selawat. Kita nak baca doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, doa yang makbul yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, ialah doa yang di mana ada bismillah, ada alhamdulillah, dan ada selawat di permulaan dia. Ada selawat. Selawat ni pembuka segala benda. Apa? Pembuka hijabnya dan sebagainya. Hijab doa kita kena ada. Dan begitu juga kitab. Kalau kita nak baca supaya kita ambil berkat dalam kitab ni, kena ada selawat. Kita cerita bab selawat ke dia. Tu banyak sangat. Selawat ni banyak sangat cerita dia. Nampak tu? Baik. Kata dia, dan rahmat Allah. Apa makna rahmat? Tak ada dalam tu. Wassalatu, tak ada pun makna rahmat. Oh, wassalatu, as-salah tu. As-salah ni, tu dia. Asal makna as-salah. Asal makna as-salah ni dia ada 3 makna. Nampak? 3 makna ni pernah kita beritahu ni dalam kuliah-kuliah yang telah lepas. As-salah ni ada 3 makna. Yang pertama, as-salah dengan mana ad-doa. Itu dia panggil hakikat dari segi bahasa. Dia panggil hakikat lughawiyah. Hakikat lughawi as-salah bermakna ad-doa. Bila kita sebut as-salah, mana doa? Itu hakikat. Nampak tu? Kemudian as-salah dengan makna apa? Dengan makna as-salah dengan makna rahmat. As-salah dengan makna maghfirah. Itu 3. As-salah pada asal dia, makna dia ad-doa. Kita selawat kepada Nabi dengan makna kita doa kepada Nabi. Bila kita doa kepada Nabi, malaikat angkat doa kita, selawat kita kepada Allah Ta'ala. Waktu yang Nabi sebut, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang selawat kepada aku sekali, maka Allah Ta'ala akan selawat kepada dia 10 kali. Siapa yang selawat kepada aku sekali, itu selawat tu makna lain. Allah Ta'ala akan berselawat kepada dia tu 10 kali. Allah Ta'ala selawat tu makna lain. Bukan mana kita selawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala pun selawat, Allahumma salli ala sayyidina alaika. Bukan makna begitu. Nampak? Sebab itu makna as-salah tu macam-macam. Makna yang pertama, makna as-salah tu makna doa. Makna kita selawat pada Nabi, kita berdoa kepada Nabi, malaikat minta ampun. Selawat as-salah yang kedua ialah maghfirah daripada malaikat. Malaikat minta ampun. Kemudian malaikat angkat selawat kita, Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada kita. Maknanya man salla alayya wahidah, siapa yang selawat pada aku sekali, minta doa kepada Nabi itu sekali, maka Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia 10 kali. Itu maksud dia. Itu dia rahmat. Kita nak sana rahmat ni, rahmat. Baik. Sebab itu kalau as-salah tu makna semayang tu, as-salah kalau kod Melayu kita terjemah makna semayang. As-salah pada hakikat sebenarnya as-salah makna semayang. Semayang tu makna apa? Semayang tu makna dia doa. Makna semayang tu makna apa? Makna dia maghfirah. Makna apa as-salah semayang tu? Makna dia rahmat. Bila kita semayang, dia ada 3-3. Doa, kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Kita baca dah Fatihah. Fatihah tu ayat Fatihah pun berdoa. Doa iftitah. Walaupun doa iftitah kita baca tu tak bermaksud. Bukan tak bermaksud. Tak ada makna doa. Tak ada makna doa. Tapi semua ulama kata doa iftitah. Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira setengah habis.
Tak ada sikit pun doa. Tapi maksud dalam tu ada doa. Kita baca Fatihah, doa. Kita baca apa lagi? Semua mengandungi doa. Jadi maknanya semayang ni, dalam semayang, sebab tu dalam semayang, dalam rukuk, dalam sujud dan sebagainya, kita perlu kepada doa. Itu pertamanya. As-salah tu makna doa. Bila kita berdoa, kita diampunkan dosa. Kita as-salah ni, kita semayang ni, kita diampunkan dosa. Bila kita diampunkan dosa, rahmat Allah Ta'ala tu turun. Nampak? Ada orang kata rahmat ni bila kita diampunkan dosa, mari rahmat. Ada setengah kata rahmat Allah Ta'ala, dengan sebab rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun dosa. Lebih kurang je. Gimari, tak apa belakalah. Kerana rahmat tu Allah Ta'ala ampun dosa, dan ataupun kerana diampunkan dosa, kita minta doa Allah Ta'ala ampun dosa, mari rahmat Allah Ta'ala pun tak apa. Sebab apa? Sebab hak yang pentingnya, yang penting dosa tak ada dan rahmat kita ada. Dosa tak ada, rahmat ada. Nampak tu? Kita tak akan masuk syurga kalau dosa ada. Kita tak akan masuk syurga kalau tidak ada rahmat. Tak ada rahmat, Allah Ta'ala tak beri rahmat kepada kita. Dia akhirat lagi, kita tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat. Jadi kalau nak rahmat, kita selawat kepada Nabi. Sebab tu as-salatu wassalatu wassalam. Selawat dan salam ke atas Nabi. Bila kita selawat sekali, man shalla alayya, siapa yang selawat ke atas aku sekali, Allah Ta'ala selawat kepada dia, makna Allah Ta'ala beri rahmat. Rahmat tu kita nak bawa kepada syurga. Sebab itu banyakkanlah selawat. Banyakkanlah selawat. Banyak mana? Jangan kurang pada 1000 kali sehari. Siapa yang selawat 1000 kali sehari, itu dalam mustakah hadis saya tengok. Nampak? Dia tidak syok lagi, dia akan masuk syurga. Kok mana-mana pun masuk syurga. Baik. Habis. Itu as-salah. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin. Dan rahmat Allah dan salamnya. Artinya bila kata sebut rahmat Allah, as-salah dengan makna as-salah daripada kita. As-salah daripada kita dengan makna ad-doa. As-salah daripada minal malaikah, daripada malaikat dengan makna maghfirah. As-salah minallah, as-salah tu daripada Allah dengan makna rahmat. Sebab dia kata rahmat Allah, dia bawa as-salah dengan makna rahmat Allah Ta'ala. Terjemah begitu lalu dah. Nampak? Dia tak kata selawat dan salam. Dan salamnya, salam Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekaliannya. Bukan sekalian ni, makna sekalian alam. Tinggal tu ayat tu. Ayat tu tinggal ni, ayat tinggal. Dia pesuruh Tuhan sekalian alam, dan yang memberi syafaat akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Siapa yang berdosa, hamba dia, umat Nabi Muhammad, mana-mana umat Nabi Muhammad yang berdosa, insya-Allah Nabi Muhammad beri syafaat. Beri syafaat. Sama ada dia beri syafaat, sama ada dia beri syafaat saling, belum pada hisap. Kita tengah kocak-kacir, tengah dak mengira lagi ni, dak mengira lagi. Allah Ta'ala jumpa Nabi Muhammad, dia beri syafaat. Mujur, alhamdulillah, tak payah kira-kira. Kadang-kadang lepas pada kira, nak tahu dah dalam neraka. Pak, Allah Ta'ala Nabi Muhammad beri syafaat. Nampak? Beri syafaat, boleh syafaat. Kadang-kadang masuk neraka dah. Masuk dah, pak dalam neraka dah. Nabi Muhammad boleh lagi bagi syafaat. Tapi umat dia. Nampak? Umat dia tu. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad boleh beri syafaat pada umat dia. InsyaAllah kalau kita selawat banyak-banyak, kita ingat pada Nabi banyak-banyak, setiap masa kita sibuk dengan apa pun masih lagi ingat kepada Nabi. Kita sibuk tara mana pun kita masih lagi berselawat pada dia. Kupu pergi kupu mari. Tak boleh nak kala 1000 kali sehari tu banyak sangat, dah dah. Kita kupu. Seumur hidup boleh dah 1000 kali. Seumur hidup.
Jangan seumur hidup pada oleh ni 1000 kali dak jauh lagi. Dah sehari-hari dak rajin selawat. Jangan kita selawat pada Nabi, kita kumpul-kumpul umur hidup boleh dah 1000. Mudah-mudahan kita buat satu pertaruhan. Si panang kita situ. Kita tak mau seumur hidup 1000. Lama sangat. Kita naknya setahun sekali, setahun tu boleh 1000. Nampak? Kita kumpul-kumpul bulan ni boleh berapa, bulan ni boleh berapa, bulan ni boleh 100, bulan ni boleh 100 sebulan, setahun. Oh, banyak juga, lama juga masa. Takut mati dak dang nak 1000 kali setahun. Nampak tak? Kita ejah lagi setengah tahun 1000. Ejah lagi setengah tahun nak 1000. Target kita. Kita pun selawat 150 sebulan, 150 sebulan. Nampak? Tu dia. 6 bulan boleh 1000. Lama juga ni 6 bulan 1000 ni orang lain tak siapa tahap ni. Kita ejah lagi biar jadi sebulan tu boleh 1000. Sebulan 30 hari ejah. Berapa putih sehari selawat. Jangan sebulan pun tak boleh ikut 1000 ni. Kita boleh 1000 sebulan. 1000 sebulan ni berasa berat juga ni. Berat juga ni. Apa sikit sangat 1000 sebulan ni sikit ni berat lagi ni kita nak selawat dengan Nabi. Umat Nabi kedak ni ejah mari biar seminggu 1000. Seminggu 1000. Kita boleh dah seminggu 1000 tapi tak rok lagi. Bukan umat Nabi Muhammad lagi, kita mari berasa begitu. Nampak? Kita tepeng. Bukan umat Nabi Muhammad lagi ni bawa 1000 seminggu ni. Ejah mari sehari. Boleh 3 hari 1000. Sekatu dah duduk dulu. Tengok ni. Kalau kata nak setahun 1000 pasal berat dah lalu. Berat bagi kita ni, berat kita umat Nabi Muhammad. Bukan berat nak baca rengang dah lalu. Kalau 1000 setahun rengang je. Bukan rengang begitu. Beratlah kita ni umat Nabi Muhammad. Mu ni berat nanang ni. Baru 1000 sampai setahun. Berat begitu. Nampak tak? Ejah mari. Boleh dah. 6 bulan. 6 bulan pun berat lagi tu. Ejah mari sebulan sekali pun berat lagi. Sebulan 1000 ni berat bagi kita umat Nabi Muhammad. 3 hari 1000, 3 hari 1000 tu total kita tu mari 333 peti sehari. Boleh tahan kira tapi berat lagi tu. Kalau boleh situ tok situ dulu, kacang situ dulu, istiqamah lu situ, koh tepeng boleh 1000 sehari. Tu bukan tu lagi tu baru aku nak jejak selawat tu 1000 sehari. Orang lain selawat hak yang kita dapat laporan nampak 7000 sehari dan 14000 sehari. Sehari bukan 10 hari. 7000 sehingga 14000 sehari selawat. Tu dia. Hak yang kita dapat terima laporan tu. Sampai setara tu dia selawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kok mana-mana pun insya-Allah tak ada apa-apa lah ni. Mati lagi Nabi cari dia. Nampak? Nabi cari dia untuk nak syafaatkan dia. Insya-Allah. Darah daging kita, darah daging tulang orak kita ni kalau bersedaging, dia panggil bersedaging dengan selawat semua kita dah lepas dengan selawat semua, maka jadi darah daging orang panggil, jadi darah daging. Selawat kita jadi darah daging kita selawat, orak kita selawat, darah kita selawat, tulang kita selawat. Maka bila begitu di akhirat lagi tak akan masuk neraka. Daging kita ni daging yang berselawat, tulang yang berselawat, orak berselawat, jadi darah daging. Maka insya-Allah tidak akan jadi ahli neraka. Tidak akan jadi ahli neraka. Hak tak penting tu. Tidak jadi ahli neraka. Hak penting yang kedua boleh masuk syurga. Tapi tak jadi ahli neraka tu hak penting lagi. Nampak tak? Dia. Baik. Bila kemudian kata dia wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin. Kita berhenti situ dulu.
untuk mukaddimah kita malam ni. InsyaAllah malam esok kita buat lagi ada, tapi malam esok insyaAllah kita baca kitab apa, Faridatul Faraid. Tu kitab tauhid, Faridatul Faraid. Dan kita bergilir insyaAllah kitab ni kita baca lusa. Tulak tu kita baca Faridatul Faraid. Kita gilir-gilir semua baca. InsyaAllah lah. Dalam masa apa, insyaAllah kalau kena molek tamat kitab ni dalam PKP ni insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.